Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Redwin, hari ini kita cerita pasal teknologi. Tadi saya dah heads up, saya kata hari ini seperti biasa hari Isnin mesti ada cerita pasal kereta api. Redwin selalu pergi kerja naik apa? Saya drive lah. Sebab memang nak guna kemudahan kereta api, tapi memandangkan kita kena gerak awal di pejabat, tapi itu tidak menghalang untuk orang ramai juga menggunakan kemudahan yang sedia ada, pengangkutan awam yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, lokasi ke lokasi itu berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, untuk slot terakhir ini kita ada slot teknologi rail. Teknologi pasal LRT, MRT, KTM dan sebagainya. Dan hari ini kita akan mengupas tentang pusat kawalan bersepadu utama. Kalau kita tengok kereta api itu bergerak kan dikawal. Dan hari ini kita bawa owner ataupun pemilik teknologi tersebut datang ke studio untuk bercerita tentang teknologi tersebut. Bersama dengan kita iaitu Encik Eugene Tan Hock Lim, Ketua Pegawai Eksekutif Textor Malaysia Sdn Bhd, dan juga seperti biasa kita bawakan saban minggu bersama dengan saudara Hanif Ghazali, Setiausaha Kehormat Malaysia Rail Industry Corporation (MERIC). Sudah pasti ini juga merupakan salah satu teknologi yang diimplementasi dalam industri rail di negara kita. Baiklah, ini syarikat tempatan yang kontrol kita punya sistem LRT sahaja ataupun MRT termasuk? Sebenarnya bukan sahaja sektor dalam LRT, adalah seluruh transportation. Yang control center saya yang develop tu, dia sesuai untuk LRT, MRT, untuk bus, untuk ferry, land transport, sea transport, route transport. So that is how we start as a control center. Kalau boleh ceritakan sikit sejarah tentang Textor? Textor adalah sebuah company 8 tahun. Kita bermula dengan sebagai security consulting company. Kita buat banyak distribution. Daripada segi nama Textor tu, kita minat dengan teknologi. So kita bawakan banyak teknologi daripada dua negara. Untuk dalam bidang ni dah 20 tahun. Nak terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk minat untuk membangunkan negara. So untuk Textor ada peluang untuk masuk dalam bidang-bidang yang sedia ada tu untuk pembangunan. So one of the thing is transportation. Kita bermula dengan banking, lepas tu kita masuk transportation. Dengan control center dia tu. Maksudnya semua staff ataupun pekerja di bawah Textor pun semuanya lokal, semuanya warga negara Malaysia? Boleh dikatakan 99%. 99% tu semua lokal. Dan daripada segi tu 80% tu adalah engineer. 50% E&E, elektronik and electrical. 50% tu adalah ICT, yang programming tu, yang buat banyak programming. Baik, Encik Hanif, tentunya juga ini merupakan salah satu perkara yang sangat baik kerana mereka yang bekerja keras untuk memastikan rail kita ini semuanya terdiri pada syarikat tempatan, anak tempatan itu sendiri. Dalam kita melihat pelibatan Textor untuk teknologi rail di negara kita bagaimana, Encik Hanif? Terima kasih atas jemputan kali ini pada Selamat Pagi Malaysia. Saya melihat Textor Malaysia menjadi salah satu peneraju daripada kumpulan syarikat-syarikat berkaitan dengan rail dalam pertubuhan industri rail Malaysia yang mengkhusus di dalam kita panggil Operation Control Center, maknanya pusat kawalan operasi. Setiap pengangkutan jalinan rail di Malaysia ini akan mempunyai satu pusat kawalan bersepadu yang mengawal selia segala pergerakan train, keluar masuk penumpang, keselamatan komunikasi, keselamatan persemboyanan dan sebagainya. Jadi Textor sebagai salah satu syarikat di dalam MARIC telah berjaya terlibat secara usaha-sama untuk membina pusat kawalan bersepadu untuk salah sebuah jalinan LRT metro yang terbesar di Malaysia. Ini adalah kemuncak kepada pencapaian Textor Malaysia di dalam industri rail. Cerita sebenar Textor ini, mereka bermula sebagai satu syarikat inovasi. Syarikat inovasi dan teknologi yang mengkhusus dalam industri kawalan berpusat. Kawalan berpusat maknanya seperti apa Cik Eugene katakan tadi, dia mula dalam industri perbankan. Jadi di industri perbankan dia mewujudkan terlibat dalam satu projek dinamakan pusat kawalan utama yang mengawal dan memantau urus niaga di bank.
apa yang dikawal tu adalah perkara-perkara berkaitan non-transaction yang bukan berasaskan transaksi kewangan, iaitu pemantauan, surveillance, pemantauan seperti CCTV, pergerakan keluar masuk pekerja, kaki tangan dan sebagainya. Hasil daripada teknologi yang diadaptasi dalam industri perbankan, Techstore Malaysia telah melangkah selangkah ke depan menceburi dalam bidang hiburan. Untuk Taman Tema Genting yang terbaru ini, terdapat banyak rides peralatan permainan yang baru, rides yang besar. Jadi setiap rides tu TSM dengan kolaborasi dengan pembina-pembina utama telah memasang sistem sensor. Sistem sensor ini dikawal melalui satu sistem yang dipanggil SCADA. Jadi setiap kali kalau kita main permainan di Taman Tema Genting, segala kebolehpercayaan, keselamatan dan sebagainya di Taman Tema itu dikawal oleh teknologi yang dibangunkan oleh Techstore. Ini dua dibangunkan untuk menjadikan Techstore sebagai syarikat peneraju utama di dalam pusat kawalan operasi utama yang tadi Rizwan cakap tu. Kita panggil Main Integrated Control Center, pusat kawalan integrasi utama. Ini kerana setiap komponen dalam teknologi itu dibangun dan dipasarkan oleh syarikat-syarikat berbeza, datang dari seluruh dunia. Jadi teknologi ini berbeza. Techstore datang dengan satu kita panggil open platform, platform yang terbuka, menggabungkan kesemua ini supaya dia boleh dipantau. Baiklah Cik Eugene, Main Integrated Control Center MICC, apa sebenarnya secara spesifiknya, kalau boleh Encik ceritakan tentang pusat kawalan ini yang mungkin ciri-ciri berbeza dengan industri hiburan, industri perbankan dan sebagainya. Okey, kita tak tahu kita menuju ke arah industri 4.0. Okey, apa yang terjadi ni sebelum ni, industri 3.0 tak banyak mengatakan big data, data mining, tetapi dia daripada segi individual standalone system. Example, untuk buat security tu, buat CCTV tu, dia ada control center tersendiri. Okey, kalau nak buat network monitoring tu, dia ada network monitoring tersendiri. So tetapi untuk industri 4.0, kalau kita nak capai great customer experience tu, eventually perlukan gabungkan all this information dalam one platform. So MICC tu adalah daripada segi tu kita dapatkan data mining untuk individual system tu, kita kompokan dia dalam satu platform. Dari platform tu kita akan buat sistem SOP yang tersendiri, workflow yang tersendiri, supaya dia akan menyebabkan lebih efektif dengan efisien untuk operation dia. Mungkin boleh juga kita kongsikan, Encik Eugene kongsikan manfaat dengan adanya sistem kawalan berpusat ini, bersepadu ini, MICC ini. Okey, untuk tu basically manfaat dia tu yang penting tu dia akan memberikan efektif, yang making decision, faster decision, buatkan decision yang lebih cepat dan lebih efektif. Conventional example, banyak, kalau cakap security, banyak playback yang perlukan. Jika ada apa situasi yang ada dekat case tu, perlu playback. Jikalau integrate dengan MICC tu, simple saja. So kita hanya ada face recognition, ada AI dekat belakang. So dengan tu kita nak cari seseorang, kalau nak dapatkan satu event, macam mana nak improve, lebih senang. So dia tak terhad dalam security, dia basically gabungkan operation sekali sahaja, bersama-sama dengan operation juga, digitalizekan dia. Konvensional dia lebih manual, sekarang dia lebih automated dan digitalized dengan lebih cepat. Dengan ada AI belakang tu, dia buatkan lebih cepat, lebih cermat dan lebih efektif. Tapi walaupun berteknologikan AI, tapi masih lagi dikawal selia oleh pekerja ataupun staf di pusat kawalan. Dalam pusat kawalan tu, apa yang perlukan dia adalah perlukan experience officer yang lebih experience. Kerana dapatkan experience dengan industri 4.0 tu, dia bukan nak yang apa yang biasa ada tu, dia sangat
skated kepada security know-how seseorang tu. Kalau nak buatkan Industry 4.0, dia nak fahamkan management need, customer need dengan beberapa other area. So dengan tu kita buatkan sistem SOP tu, kita daripada kemahiran daripada bidang-bidang yang tersendiri, dia akan digitalkan SOP tu dalam sistem. So untuk officer tu, dia hanya nak datang untuk dapatkan satu officer yang all round, fahamkan all the technology will be difficult. So bagikan kita, so kita bagikan as a rujukan kepada dia. So supaya dia boleh buat decision yang lebih cepat dengan lebih tetap. Baiklah Cik Hanif. Sebelum ini kalau Cik Hanif datang, mesti Cik Hanif cerita kita bawa teknologi kita pergi ke luar negara. Untuk tech store ada ataupun tidak usaha-usaha untuk bawa teknologi dan kepakaran anak Malaysia ni untuk berkolaborasi dengan industri di luar negara, khususnya industri rail. Ya, untuk merujuk kepada pencapaian Tech Store, saya dengan bangganya ingin menyatakan bahawa Tech Store telah mengibarkan bendera Malaysia di Bangkok. MRT Bangkok. Red Line. Laluan merah. Red Line. Jadi itu adalah salah satu komponen dalam LRT MRT Bangkok. Apa yang Tech Store sebagai dalam projek tu, kita sebagai konsultan mereka untuk buat design. Kita preparekan untuk human factor study. Mereka memberikan satu bilik yang besar kerana ada banyak line tu. Apabila dekat red line tu, dia bergabung banyak transportation. So apa yang kita perlu buat tu, kita nak fahamkan setiap teknologi yang sedia ada dalam bilik tu. Ada teknologi yang lama, ada teknologi yang baru dengan beberapa seperti what Encik Hanif say, from the worldwide supplier tu. So kita nak fahamkan teknologi dia macam mana nak gunakan dia. So kita perlukan design. First of all, kita fahamkan main machine interface, manusia dengan mesin tu. Apabila ada ini kecemasan, macam mana nak reactkan dia. So daripada kita buat study, so untuk melancarkan apabila ada kecemasan. Kalau tak ada kecemasan tu, make it more effective. Saya tak bayangkan sebab saya dah pernah pergi Bangkok. Very heavy transport tu. Very heavy. Very a lot of people very busy. Dan kalau saya pergi lagi, saya rasa bangga lah sebab yang buat sistem tersebut salah satu adalah sistem daripada Malaysia. Baik, Encik Hanif, dengan kita lihat penglibatan syarikat-syarikat tempatan dalam memastikan industri rail khususnya di negara kita dalam keadaan yang baik dan juga sentiasa up to date kemas kininya, bagaimana dari pihak Merit sendiri melihat penglibatan ini dengan adanya inovasi yang dilahirkan sendiri, kepakaran yang ada dari negara, bagaimana? Pertama, kita harus ingat bahawa setiap komponen dan komposisi dalam perkhidmatan kereta api itu kita perlu perdagangkan. Kita perlu menjadikan semuanya mampu untuk menjana ekonomi, mampu menjanakan keuntungan. Ambil contoh seperti satu paparan display yang selalu terkandung di situ, train seterusnya lagi 2 minit dan sebagainya. Kita panggil itu PIDS, Platform Information. Apa kata kalau perkara itu kita jadikan dia boleh mendatangkan keuntungan. Kita boleh letakkan iklan dalam itu. Itu yang kita mahu capai supaya seluruh komponen-komponen di dalam perkhidmatan pengangkutan awam berasaskan kereta api ini boleh menjana ekonomi mereka sendiri. Kemudian kedua, kita harus ingat bahawa AI, Artificial Intelligence, yang dibawa oleh Tech Store dan juga banyak lagi industri-industri lain di Malaysia ini mampu untuk menjadi keuntungan yang secara tidak nampak, non-tangible, dengan cara, bayangkan kita ada stesen kereta api yang banyak. Untuk laluan di Kelana Jaya dan juga Ampang saja lebih daripada 90 stesen. MRT saja lebih daripada 50 stesen. Bila siap nanti Sungai Buloh, Sedang, Putrajaya, SSP, laluan 2 tambah lagi 40. KTM saja untuk Kelang Valley je, untuk Lembah Kelang ada lebih daripada 50 stesen. Bayangkan stesen itu dengan AI yang kita ada, setiap stesen mampu menjadi supermarket bergerak, a virtual supermarket. Jadi seorang itu naik kereta api katakan di stesen Gombak, kemudian dia nampak barang untuk dibeli, dia akan scan dia punya QR code, dia akan scan ataupun hantar WhatsApp ke benda, dan bila dia turun di stesen berikutnya, itu stesen Bukit Bintang, barang tu tersedia. AI saja yang mampu untuk menjanakan semua ini, dan AI saja yang mampu untuk membuat perkara seperti facial recognition. Facial recognition ni adalah menguntungkan data mining. Data mining ini menguntungkan orang yang menjual barang iklan melalui periklanan online di atas talian Lazada, Zalora dan semua ni. Bila katakan Rizwan dan Razwin lalu,
Dia dah kenal dah muka dia. Ini selalu upload dekat social media ni, Facebook ni, suka kasut. Jadi bila dia lalu saja dia dah tahu. Jadi di dalam iklan-iklan semua iklan kasut dia keluar. Dia terus mempengaruhi fikiran penumpang, memerangkap penumpang supaya mereka akan membeli di sebelah sekolah. Jadi bayangkan seluruh komponen pengangkutan awam, kereta api, bas dan sebagainya integrate menjadi satu. Itu akan menyokong kepada kemuncak kepada tujuan matlamat utama kita, seamless journey. Seamless, kita jalan saja. Kita naik kereta pada rumah, kita pergi ke tempat parkir, kita turun ke stesen, kita naik kereta api, kita turun ke stesen, Uber sampai bawa kita sampai ke laluan yang kecil, kita boleh naik pula skuter. Itulah dia seamless journey. Dan ujung sekali kena bayar, kena beli juga. Itulah Cik Eugene, apa cabaran dalam develop ataupun membangunkan tech store sehingga ke hari ini? First of all, I terasa sangat bangga sebagai warga negara Malaysia, dan apa yang kita tech store dapat capai tu definitely disebabkan kita ada government yang sangat baik untuk membuatkan negara tu berbangun. Dengan daripada situ, teknologi company yang macam tech store tu kita invest. Okey, dan apabila kita invest dan kita ada banyak berkaum, kita ada banyak klik-klik daripada semua kaum tu yang kita masuk dengan idea yang tersendiri, yang kita, because IT kita perlukan banyak idea, so kita daripada idea untuk macam mana mencapaikan lebih selesa, lebih baik. Dengan tu kita implementkan sistem tu dekat theme park. Okey, theme park tu kalau konvensional yang masuk theme park just beli tiket saja, masuk main. So apa yang kita nak capai itu, kita nakkan keselamatan. So daripada segi transportation tu kita faham macam mana untuk mencapai keselamatan yang betul, untuk preventkan sistem tu breakdown. Untuk benda tu, sesiapa kita bawa anak pergi theme park, kita nak janjikan dia selamat. So dengan tu no failure. So daripada tu kita buat maintenance dengan baik, preventif, korektif, dan akhirnya apa kita nak capai, prediktif. Yang penting ialah keselamatan itu sendiri diutamakan, diberikan priority. Baik, terima kasih saudara Eugene Tan Hock Lim dan juga Encik Hanif Ghazali. Itu berkenaan dengan teknologi rail dan berkenaan dengan Pusat Kawalan Bersepadu Utama ataupun MICC yang diusahakan ataupun dikendalikan oleh Techstore Malaysia. Saya berharap syabas Techstore, syabas kerana terus memberikan peluang kepada usahawan ataupun syarikat tempatan untuk memastikan industri rail di negara berjalan dengan mungkin minggu depan boleh bawa topik pasal advertising tadi kan. Kita telah pun berada di akhir